Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Selasa ini 11 Muharram 1444 Hijrah bersamaan 9 Ogos 2022 masih terpanjatkan setinggi puji syukur kita kepada Allah SWT telah sama-sama menunaikan sembahyang fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh yang dihormati Tuan Zamzuri dari cawangan khas Mesir, diucapkan kepada yang dihormati Tuan yang sudi mengimamkan solat zuhur berjemaah sebentar ini, dan juga terima kasih tak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berkesempatan hadir dalam majlis ilmu majlis ceramah perdana sempena awal Muharram 1444 Hijrah yang dianjurkan oleh kami pihak JIPS IPK Perak yang bertempat di mes pegawai kanan pagi tadi, mana penceramahnya ialah yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas Al-Hafiz, atau lebih tersohor dikenali sebagai DUKI, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Kalau DUKI adalah Datuk Ustaz Kazim Ilyas, UMAI ialah Ustaz Muhammad Azmi Ismail. Jadi tuan-tuan, kalau nak tahu, nak kenal siapa, nak dengar ceramah-ceramah UMAI itu ada di YouTube. Saya belum ada rezeki nak masuk TV, radio. Masuk radio pun kali akhir dalam radio Perak FM pun tahun 2015, kalau tak salah saya, itu pun slot polis bersama anda.
Anjuk yang disusun oleh pihak JPJKK ketika itu bersama Perak FM. Jadi slot tu slot kepolisan, tapi bila pegawai agama masuk, adalah sedikit-sedikit berkaitan dengan nasihat-nasihat agama. Itu kali akhir masuk radio Perak FM. Ada dalam YouTube pun ada. Kita buat rakaman, ada. Boleh tengok. Tulis saja UMAI Perak FM tu, tu saya lah tu. Waktu tu kali akhir berada di Konti Perak FM. Jadi banyak ada di YouTube lah. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir tadi di MES, terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kepada yang tak hadir, jangan susah hati. InsyaAllah kita usahakan rakaman video ceramah di UKE tadi akan dimasukkan dalam channel YouTube Baka Jips IPK Perak. Sama-sama doa lah. Sebab pihak DISIK D6 membuat rakaman tadi. Jadi saya tak bawa lah barang-barang saya, yang tuan-tuan sedia maklum. Saya tak bawa sebab DISIK dah ada. Tak apa, kita tunggu mereka. Kerana kualiti video mereka pun lebih baik kalau dibandingkan dengan apa yang ada pada saya. Kita tunggu, insyaAllah sooner or later, kata orang putih. Begitu juga dengan event sebelum ni, iaitu Majlis Tilawah Al-Quran PDRM Perak di PGA pada awal bulan lepas, awal bulan Julai lalu. Jadi itu pun kita belum dapat masukkan lagi. Jadi insyaAllah kita sama-sama doa, mudah-mudahan rakaman video itu siap dan kita boleh muat turun ke dalam channel YouTube Baka Jips IPK Perak, insyaAllah. Adapun kuliah kita seperti mana biasa tuan-tuan, kuliah Zuhur kita tetap berjalan seperti biasa, insyaAllah, membicarakan kitab kecil ringkasan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang disusun oleh Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji Al-Ali Hafizahullah Ta'ala. Jadi kita telah bincangkan tentang apakah dia pengertian hukum. Mudahnya, hukum ini ialah ketetapan, kan, ataupun keputusan. Boleh juga, itu hukum. Hakim memutuskan, hakim menetapkan, sama, bahawa sekian-sekian orang yang dituduh didapati bersalah. Jadi bila hakim buat keluar hukum, tak boleh ubah dah. Sebab ianya adalah satu ketetapan dan keputusan, kan. Hakim mendapati Labu dan Labi bersalah kerana menceroboh rumah orang dengan niat ingin membuat satu pencolekan manusia. Haji Bakhil dapati bersalah, diputuskan bersalah kerana merancang pencolekan tersebut. Dia pun dapati bersalah. Maka hakim memutuskan, kan, bahawa tiap-tiap seorang mereka dikenakan denda RM500 setiap seorang, tak kena penjara. Tu benda tu pun ada dalam kanun undang-undang ketika itu. Itu ceritanya lah. Nak bagi faham hukum tu apa. Boleh ubah tak? Tak boleh. Tak boleh ubah. Sebab hakim sudah membuat ketetapan dan keputusan. Makna hakim sudah menjatuhkan hukum. Itu maksud dia. Jadi yang kita dah urai setakat ni, hukum dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin terbagi kepada 3. Ketetapan tu terbahagi, keputusan terbagi bertiga. Apa dia? Pertama, hukum akal. Apa yang akal putuskan, apa yang akal tetapkan. Hukum adat, yang kedua hukum adat. Apa yang adat, kebiasaan, sesuatu masyarakat putuskan dan tetapkan. Contoh kita dah bagi kuliah atas. Orang Melayu masuk rumah,
buka kasut. Itu ketetapan, keputusan yang dibuat oleh masyarakat Melayu. Itu yang dinamakan adat. Maknanya masyarakat Melayu semua pakai daripada mula-mula dulu sampai ke hari ini, masuk rumah buka kasut. Dan bukan saja masyarakat Melayu, masyarakat Asia secara umumnya, bangsa Cina, India, Jepun, Korea, bangsa-bangsa orang Asia, masuk rumah buka kasut. Tetapi adat itu tak terpakai, hukum adat itu tak terpakai di tempat lain. Di Eropah contohnya, mereka tak pakai tu hukum adat tu. Hukum adat mereka masuk rumah boleh pakai kasut. Nampak? Itu hukum adat mereka. Masuk macam orang Melayu. Orang Melayu kita. Apa hukum adat? Satu contoh hukum adat orang Melayu yang lain yang kita biasa tahu. Kan? Bab kepala jangan main. Orang pegang kepala kita mengamuk je. Itu hukum adat. Tapi orang Arab pegang kepala biasa. Pegang kepala tu pula satu bentuk kebiasaan yang baik pada masyarakat Arab. Pegang kepala tu, itu kira suka tu. Apalagi kalau cium kepala lagi lah. Tapi jangan pegang punggung. Kita pegang punggung Arab, itu boleh jadi asbab nak bergaduh. Pasal bagi dia pegang punggung tu aib. Itu hukum adat masyarakat Arab. Nampak? Jadi hukum adat tu berbeza-beza. Ianya adalah satu kebiasaan yang telah diputuskan dan ditetapkan dalam sesuatu masyarakat. Itu hukum adat. Yang ketiga, hukum syarak. Hukum syarak ni apa tuan-tuan? Hukum yang ada, ketetapan yang ada dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun ini hadis-hadis Nabi SAW. Contoh, Quran menetapkan apa dia yang Quran sebut? Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. So ila akhir ayat. Sadaqallahu azim. Apa Quran kata? Diharamkan kepada kamu apa dia? Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan ke atas kamu bangkai. Segala bangkai haram. Lembu mati tepi jalan jadi bangkai, haram dimakan. Quran sebut terang. Kan? Wadam dan darah. Segala darah haram dimakan kecuali hati dan limpa. Itu pun boleh buat kajian-kajian kesihatan, perubatan. Tak bagus sebenarnya kita mengamalkan makan hati dan limpa, memudahkan kita kena penyakit yang kronik. Kena gaut terutamanya. Orang yang kena gaut ni kadang-kadang puncanya dia makan, menjadikan makanan-makanan tertentu sebagai satu tabiat. Macam makanan laut, ada suka makan seafood, udang, sotong, macam-macam lah. Memang tak boleh jumpa dia ni, hantu. Bukan kaki lagi, hantu. Akhir-akhir kena gaut. Nampak? Dia suka makan hati limpa, pedal memang favourite. Kalau pergi kedai makan nasi campur tu, tengok pedal tu, terbeliak mata dia. Memang dia sanggup makan nasi kalau pedal je. Akhirnya kena gaut. Ni dia tuan. Jadi boleh halal makan, tapi tak elok diamalkan benda-benda dalam, organ-organ dalaman ni. Walahmul khinzir, daging babi. Daging babi haram dimakan. Quran sebut terang-terang. Cuma persoalannya, adakah hanya daging babi saja yang haram? Ulama fiqh memutuskan, sepakat, para ulama, jumhur ulama sepakat berpendapat babi, seluruh juzuk babi itu haram. Sama ada haram dimakan ataupun haram maupun haram
digunakan. Contoh dia, kulit dia haram kita guna, bulu dia haram kita guna, lemak dia haram kita pakai, kan? Ya. Kita lagi daging tulang ni haram diguna. Ya. Ada yang menggunakan tulang babi sebagai bahan perisa, ada tulang babi. Ya. Kan? Jadi ulama fiqh sepakat, jumhur ulama fiqh, majoriti ulama fiqh sepakat babi ini haram kesemuanya, walaupun dalam Quran hanya disebut daging babi sahaja. Ada yang setengah-setengah pendapat terpencil mengatakan yang haram tu daging dia, lemak kita boleh guna. Kalau kita guna proses seperti Arab dineutralkan menjadi cuka, maka lemak babi itu boleh kita guna. Diguna alasan tu. Tapi jumhur ulama kata tak boleh. Lemak babi kalau ditukar jadi apa pun, dia tetap haram diguna, haram dimakan, haram dipakai dan sebagainya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Apa-apa yang disembelih semata kerana selain Allah Taala. Sembelih memang ikut je, tapi sembelih ni tujuannya nak bagi semangat pantai makan, puja pantai. Atau dulu kalau Tuan Khalil ni masih ingat amalan semah, atau orang lama ingat tu, bagi kan sembelih lembu tu, daging lembu tu campak dalam sungai. Campak dalam sungai. Pasal apa campak dalam sungai? Supaya semangat sungai tu makan. Jadi kalau orang berperahu, tak karam perahu tu daripada hulu sampai ke hilir sungai, ke Mudi. Dulu panggil amalan semah. Ni orang lama tahu. Sekarang orang sekarang tak tahu sebab dah tak diamalkan pun, katanya. Dulu tahun 70-an ada lagi saya dengar. Tahun 70-an ada lagi amalan semah. Kan kambing seekor tu sembelih, kan dah jadi daging-daging tu campak dalam sungai tu. Konon-kononnya semangat sungai tu akan makan daging-daging kambing ni. Jadi bila orang berperahu, perahu tu tak karam, tak akan terbalik, selamat dia daripada hulu sampai ke hilir sungai. Orang dulu kan guna perahu naik sungai, menyusuri sungai. Dulu lah. Kalau tak buat macam tu nanti sungai tu berombak, deras apa semua, terbalik, perahu mati orang. Tu dulu kepercayaan orang, dulu khurafat tu. Jadi daging yang disembelih tadi tu, apa hukum dia? Haram dimakan. Sebab wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dia disembelih bukan kerana Allah. Kan? Itu hukum syarak. Nampak? Jadi hukum syarak salah satu daripada jenis hukum. Maka kita pergi kepada jenis hukum yang pertama, iaitu hukum akal. Hukumul akli. Hukum akal. Apa dia pengertian hukum akal? Itsbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu min ghairi takarrurin wala wad'in wadih. Apa dia tuan-tuan? Itsbatu amrin, menetapkan satu perkara, li amrin, bagi satu perkara, aw nafyuhu anhu, atau menafikan satu perkara itu daripadanya, min ghairi takarrurin, tanpa berulang-ulang percubaan, wala wad'in, dan tiada hantaran wadi'in yang menghantar. Maksudnya ketetapan itu dibuat atau menafikan sesuatu benda itu berada min wari takarrurin, maknanya dia tak perlu kepada uji kaji yang berulang kali. Maksudnya ketetapan itu hanya dibuat oleh akal manusia yang waras. Dia tak perlu buat kajian, tak perlu nak masuk makmal, kan? Tak perlu nak buka komputer, nak tengok dalam persian, nak buat kiraan dan sebagainya. Tak payah. Akal saja boleh berfikir, menetapkan sesuatu itu betul atau salah, benar atau dusta. Itu contohnya. Itu kata hukum akal ni. Maknanya menetapkan satu menggunakan akal yang waras, akal yang logik. Tak perlu pada uji kaji, tak perlu.
Ya. Wallahu a'lam. Maka hukum akal terbahagi kepada 3. Wajib, mustahil dan ini jaiz ataupun harus. Jadi keterangan tuan-tuan, hukum wajib akal, wajib pada hukum akal itu makna dia ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, perkara yang tak diterima akal ketiadaannya. Maknanya perkara wajib akal tu maknanya pada akal benda tu mesti ada. Tak akan mustahil tiada. Wajib benda tu ada. Nampak? Macam kitab kuning lama-lama dulu ilmu tauhid kan. Allah Ta'ala itu ada, lawan dia tiada. Benda tu ada, Allah tu ada, lawannya tiada. Wajib ada, mustahil tiada. Mengajar mu'allaf pula. Pening mu'allaf. Oh itu Tuan Allah mula-mula ada, lepas tu tak ada. Ada pening. Kita tak cerah kan? Waktu itu cerah kan? Allah Ta'ala itu ada. Sebagai Tuhan dia, wajib dia ada. Sifat dia ada. Selain daripada Tuhan, sifat asalnya tiada. Kita di dunia ni ada tak? Sebelum kita lahirkan, kita tak ada di alam dunia ni. Tak wujud. Sama ada kita masih di alam roh, tak kali diseru kepada sekalian roh dalam Quran sebut. Kan? Dalam Quran sebut. Alastu bi rabbikum. Quran tanya pada semua roh. Masa tu belum Allah tak cipta lagi manusia ni. Roh cipta dah, tapi manusia dalam bentuk fizikal tu belum Nabi Adam tu belum dicipta lagi. Allah Ta'ala tanya kepada semua roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Macam mana rupa roh ni? Ada satu artis tanya saya soalan, saya tak jawab lagi soalan tu tentang roh. Adalah soalan dia tanya tentang roh tu, tapi saya kena urai pada waktu sesuai lah. Tak boleh urai dalam kuliah ni, panjang. Dia hantar voice message 2-3 minit, kita nak jawab tak cukup 2-3 minit, kena lebih. Jadi kalau masuk kat sini kan dia dah banyak masa ambil. Terbiar dulu. Tapi nak cerita sini, soalan dia tentang roh. Dan itulah yang ditanya oleh orang-orang kafir musyrik kepada Nabi SAW. Yas'aluna kanir ruh. Mereka bertanya pada Muhammad tentang hakikat roh. Apa jawab Allah Ta'ala ajar Nabi jawab apa? Kan. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Qul innahu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya roh itu dari urusan Tuhanku. Roh ni urusan Tuhan, urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah sebut dalam Al-Quran, dan tidak kamu dikurniakan ilmu melainkan sedikit saja. Antara ilmu yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada pengetahuan manusia ialah hakikat roh. Sebab tu orang tanya, roh kat mana? Duduk kat mana? Di jantungnya kah? Atau di hatinya kah? Atau di perutnya kah? Itu dah soalan macam 74 belalang soalan. Di mana roh? Tapi kalau tak ada roh, seseorang itu tak hidup, dia mati. Betul tak? Kita ni masih ada di sini dalam alam dunia ni sebab dalam jasad kita ada roh. Tapi kalau ditanya kita, di mana roh kita tu duduk kat mana? Kita tak boleh jawab. Sebab itu urusan Allah. Kan? Qul innahu min amri rabbi. Kan? Sebenarnya roh ini ada urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kan? Hakikat roh itu adalah ilmu yang tidak disampaikan kepada manusia.
Kalau sampaikan, kalau kita tahu roh kita duduk kat mana, senang, cukup mudah. Tapi bila kita mati, roh tu dah bercerai dari tubuh badan kita. Soalan yang bertanya, di manakah perginya roh tu? Roh tu kan dah keluar. Bila kita mati kan roh dah keluar daripada tubuh badan kita. Tubuh badan kita yang mati jadi jasad lah, mayat, body kan, jenazah, tak bergerak dah. Soal roh tak ada dalam badan. Mana pergi roh? Roh tu pergi kat mana? Oleh kerana roh ni benda gaib, maka kita tidak tahu ke mana pergi roh tu. Yang dicabut oleh malaikat tu, roh tu dibawa ke mana kita tak tahu. Kalau tahu mudah sangat nak cari. Katalah roh tu malaikat bawa pergi ke mes pegawai. Senang, pergi mes pegawai cari. Bilik 101. Roh duduk situ. Senang, mudah. Ni kita pun tak tahu mana duduk roh itu. Roh tu kita tahu dah tak ada ni tubuh badan orang tu. Orang tu dah mati. Mana pergi? Tak tahu. Tetapi dalam hadis Nabi menyebut, apabila seseorang itu dikebumikan di dalam liang lahat, dikubur dia, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang mencabut roh tadi, malaikat Israel tu, memasukkan semula roh itu ke dalam jasad orang tu. Tapi macam mana rupanya, tak tahu, sebab sipulan dah masuk dalam liang lahat. Kita dah kambus, dah tanam dah. Mana kita nak tahu duduk kat mana? Tak tahu kan? Tapi roh tu dah ada. Dan dalam hadis Nabi sebut, si mati ni akan duduk akan berkeadaan duduk menunggu malaikat Munkar dan Nakir bertanya soalan kan? Dan dia dengar apa orang atas punya cerita, yang menangisnya, yang doanya, yang talqinnya, yang tahlilnya, semua si mati ni dengar. Roh si mati ni dengar benda kat atas. Dan dia dengar bunyi tapak kaki orang meninggalkan tanah kubur. Bila habis semua, orang meninggalkan, kalau lah dia kitab lama sebut 7 langkah kan, 7 tapak kaki orang dah pergi dan tak ada siapa, baru datang Munkar dan Nakir bertanya soalan, ma rabbuka, soalan yang dah lama bocor kan. Dah tahu dah jawapan ni. Kalau suruh kita mulut kita jawab, hafal je. Allahu Rabbi, Muhammad Nabi kan, Qur'anu imami kan, wal Ka'bah kiblati kan, wal muslimuna ikhwani. Itu semua kita hafal jawapan tu. Tapi yang jawab bukan kita, bukan lidah kita jawab. Amalan kita nanti yang akan jawab kan. Jadi itu dia hakikat roh tadi kan. Bila berpindah ke alam barzah, alam gaib, kita tak tahu dah. Dia tak sama kan. Korek lah macam mana pun, tak sama hakikat dia. Dulu soalan, kata malaikat Munkar Nakir yang bertanya tadi, num arisan, tidurlah kamu buat tidur pengantin. Macam mana pun tidur pengantin? Lepas tu dilebarkan kubur kita seluas 70 hasta dan diterangi oleh lampu yang diambil dari syurga. Kemudian diperlihatkan kepada si mati tadi yang lulus soalan Munkar Nakir itu tadi, diperlihatkan kepada dia gambaran syurga. Pasti dia masuk syurga lah. Gambaran dulu. Alam akhirat tak mula ni. Tapi benda tu kalau kita pergi korek balik tak jumpa benda tu. Sebab benda tu benda gaib. Alam gaib. Tak sama dengan alam dunia. Wallahu a'lam. Jadi hukum akal terbahagi tadi, wajib akal. Wajib perkara yang tidak diterima akal ketiadaannya. Itu seperti wujud Allah Ta'ala. Contohnya wujud sifatu wujudillah. Sifat wujud Allah Ta'ala tu kan kita sebut tadi kan. Allah tu wajib ada, Allah Ta'ala tu sifatnya ada. Lawan Allah Ta'ala makhluk sifatnya tiada. Wajib Allah Ta'ala tu bersifat ada. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat tiada. Sifat tiada itu sifat makhluk. Makhluk memang sifat dia tak ada. Asal-asal tak ada. Kita ni asal-asal tak ada.
Macam mana boleh ada ni? Allah Ta'ala yang cipta. Kan? Mana boleh kita dah sedia ada? Tak boleh. Yang sedia ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedia ada. Kan? Kita mati esok pun dia ada lagi. Allah Ta'ala tu ada ni. Allah Ta'ala tu ada selama-lamanya. Tiada pengawal, tiada permulaan dan tiada pengakhiran atau tiada kesudahan. Sifat makhluk ada awal, ada akhir, ada mula, ada akhir, ada ujung. Macam kuliah kita ni, dah mula tadi kan, ujung dia akan ada. Bukan dikekal selamanya. Saya tak ada kuliah cakap sampai pagi sampai lah bila-bila, tak ada. Tu sifat Tuhan. Sifat makhluk dia mesti ada awal, ada akhir. Tiap yang bermula pasti akan berakhir. MC selalu kan cakap yang tu. Maknanya MC tu fahamlah konsep akidah. Dia faham. Makhluk mana boleh bersifat seperti sifat Tuhan yang sedia ada. Kan? Wallahu alam. Kemudian yang kedua, mustahil akal, ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Apa-apa yang tak diterima akal adanya, seperti binasa Allah Ta'ala. Binasa Allah Ta'ala tu tak masuk akal. Ada ketuhanan nanti binasa? Mana ada? Makhluk memang dia ada expiry date dia. Dunia ni sendiri pun ada tempoh akhir dia, tempoh mati dia. Apa tempoh mati dia? Expiry date dia apa? Kiamat lah. Kan? OT pun ada expiry date, tempoh luput, betul tak? Tarikh luput kan? OT. OT tu kan makhluk. Apa pula makhluk pula Ustaz? Yalah dia makhluk, kan dia dicipta daripada ulian tepung campur dengan ragi. Tepung daripada mana? Ragi dari mana? Bukan semua tu makhluk. Makhluk lah semua tu. Kan? Jadi benda makhluk pasti akan binasa. OT tu dia akan binasa bila kita makan masuk dalam perut, binasa dia dalam perut kita tu. Sebahagiannya jadi zat untuk tubuh kita. Sebahagiannya jadi bahan buangan. Tu kita masuk bilik air, prong. Betul lah puan orang perempuan suka di UKE Koka. Walaupun isi ceramah tu tibai orang perempuan. Tibai orang perempuan sebenarnya tu. Cuba dengar betul. Siapa makan cili dia rasa pedas Tapi sebab gelak-gelak tak terasa kan. UMAI tak berapa pandai nak buat lawak. Boleh buat tapi tak kena gaya, tak sesuai lah kuliah nak buat lawak benda. Itu cerita buat ilmu kan. Jadi binasa Allah Ta'ala itu mustahil pada akal. Tak boleh terima, tak tergambar Tuhan binasa ke. Akal yang waras mengatakan orang yang ada berfikir dalam akal dia bahawa Tuhan tu akan binasa, orang ni tak cukup zat akal dia, mungkin gila agak atau sewel agak. Sebab benda tu tak masuk akal. Itu dia mustahil akal. Ini jaiz harus akal, ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang diterima akal adanya dan tiadanya dengan cara bertukar ganti. Seperti adanya alam ini. Dia makhluk. Bila makhluk harus Allah Ta'ala ciptakan makhluk dan harus Allah Ta'ala musnahkan makhluk. Itu terpulang kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala kan? Allah Ta'ala hantar virus COVID-19 walaupun katanya dicipta oleh manusia, tapi kalau Allah Ta'ala tak izin jadi, tak jadi. Allah Ta'ala harus pada ilmu Allah, pada kudrah Allah, pada iradah Allah untuk mewujudkan sesuatu dan mentiadakan sesuatu dari kalangan makhluk. Wallahu a'lam. Baik, akhir sekali
Perhatian melalui hukum akal ini wajib mustahil dan harus ini dapat menghasilkan pengenalan yang ukur terhadap Tuhan. Ini katakan mengenali hukum akal terhadap Tuhan bukan mengenal hakikat dari diri Tuhan. Ini Nabi sebut. Hadis yang mula tadi. Tafakkaru fi khalqillah. Fikirlah kamu tentang kejadian Allah. Tujuannya apa? Sebab bila kita fikir ternampak kehebatan ciptaan Allah tu, maka kita akan secara langsung mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ya. Wallahu a'lam. Inilah maksud perkataan ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Ulama agama itu mengenal Allah Taala, iaitu mengenali hukum-hukum terhadap zat, sifat-sifat dan perbuatan Allah Taala. Jadi maknanya menghormati hukum, mengenali hukum-hukum, ya, seperti zat Allah, sifat Allah. Apa-apa yang wajib bagi zat, sifat dan perbuatannya, apa-apa yang mustahil, apa-apa yang harus, jadi bila kita buat pecahan tu, apa-apa yang harus, apa-apa yang berkaitan dengan mengenali hukum-hukum zat, sifat-sifat perbuatan Allah Ta'ala. Dia ada wajib, ada mustahil, ada harus. Begitu juga dengan melalui hukum ni dapat menghasilkan pengenalan terhadap rukun iman yang selebihnya. Tu dia. Bila kita mengakui bahawa pertama-tama perkara awal agama itu ialah mengenal Allah Ta'ala, maka ternyata akidah itu sangat mustahak. Tanpa akidah, manusia seperti bulu ayam terbang ke langit, ikut dan pasal tak ada pegangan. Kulu-kulu dah ada, kilir-kilir dah ada. Kan? Wallahu a'lam. Kesan daripada hukum akal maka adalah perlu mengetahui hukum adat dan hukum syarak supaya jelas perbezaannya. Bila kita tahu hukum akal, kita kena kenal pula hukum adat dan hukum syarak. Dah tahu hukum akal ni, dah tahu dah hukum akal ni apa dia. Kita beralih pula kepada hukum-hukum adat dan hukum syarak. Tujuannya tak lain tak bukan ialah untuk melihat perbezaan yang ada antara hukum adat, hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. InsyaAllah akan sembang, akan bincangkan benda ini dalam kuliah kita yang akan datang, iaitu berkaitan dengan hukum adat. Hukum akal kita dah bincang tadi, hukum yang diterima oleh logik tak manusia. InsyaAllah pada bulan akan datang, pada kuliah akan datang kita akan sambung dengan muka 18, iaitu hukum adat. Apakah dia hukum adat ni? InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Aku lupa azan Bapak Azim ni. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.